Hola Mamas dan Papas, hari ini bersama Dr. Mama Shah dalam Ola and Oli Discovery. Kita ada Puan Aisyah Kasim, pakar speech therapist kita, dan also kawan baik Dr. Mama Shah. Sangat special, okay, sebab hari ini kita nak tanya banyak soalan sempena bulan kesedaran autism. Alright, apa kata Puan Aisyah Kasim ceritakan tentang macam mana nak jadinya seorang speech therapist ni. How do you become you? Wow. Okay, hai semua. Panggil apa? Ada panggilan tertentu ke? Tak ada lah. I je yang macam formal-formal ni. Ya je kan. Okay, hai semua. Alright, so basically saya Aisyah Kasim. Seperti yang Dr. Shasha cakap tadi, saya adalah speech therapist ataupun terapis pertuturan bahasa. So macam mana nak jadi, kena pergi belajar lah. Kena Obviously lah kan. Asasnya adalah degree dalam bidang sains pertuturan. So mungkin ada minat pasti nak apply, boleh lah kan. Sebab kita pun very limited kat Malaysia ni. Betul. Sangat sikit. Rasanya dalam 300 something seluruh Malaysia. Betul. Kira macam Puan Aisyah Kasim ni sangat rare. So ni adalah rare moment untuk kita nak buat sharing tentang autism spectrum. Okay, so dia macam dalam santai-santai, ada sedikit serius, tapi hopefully dapat manfaat lah mamas dan papas di luar sana. Okay, kita start dengan satu samping yang sangat orang kata basic lah. Apakah beberapa cabaran pertuturan dan bahasa yang biasa kita nampak untuk anak-anak yang ada autism spectrum? So actually sebab kita dalam Autism Mind ni, kita buat ni pun sempena untuk Autism Mind. Jadi saya akan bercakap lebih kepada spesifik kepada autism. Actually sebenarnya banyak kalau kita nak kata tentang anak yang lambat bercakap, ada speech delay. Banyaklah sebenarnya tugas saya sebagai speech therapist ni, dia bukan hanya untuk anak autism je. So macam anak speech yang bercakap lambat bercakap lah, speech delay biasa kita panggil ataupun mungkin ada pelat pun ya juga, gagap, pelat, even adults, untuk orang dewasa yang kena stroke, yang mungkin ada kecederaan otak, anything yang berkait dengan dia, basically bukan bercakap je, semua yang berkaitan dengan kat sini kan ke atas. Sini ke atas. Besar tanggungjawab seorang speech therapist. Makan, masalah makan pun dia juga nak menelan tak boleh pun, dia ada jugalah bidang tu kan. Tapi saya lebih kepada kanak-kanak. Adult saya tak buat lah. Untuk sekarang saya memang tak fokus kepada adult, tapi saya fokus kepada kanak-kanak. And so hari ni kita nak bercakap tentang tadi autism kan? Yes. So soalan je tadi adalah apa cabaran? Cabaran mungkin boleh cakap yang cabaran dan juga ciri-ciri lah. Ciri-ciri. Ciri-ciri dalam bahasa dari lah, angle pertuturan dan bahasa. Okay. So apa cabaran ataupun ciri-ciri ataupun masalah yang biasa kanak-kanak autism ni alami dari sudut komunikasi dan juga bahasa? Kita tengok daripada dua sudut. Okay, yang dipanggil sebagai komunikasi sosial. Komunikasi dan sosial. So biasanya of course kebanyakan, bukan semua, ada autism yang spektrum yang berada di spektrum yang tinggi, mungkin tak ada masalah lambat bercakap. Mungkin. Okay, sebab autism kita tahu dia spektrum dia besar, maksudnya range dia besar, ada macam-macam level, ada level yang rendah, ada level yang tinggi, ada level pertengahan. Antara pertengahan tu pun ada berbeza lagi antara kanak-kanak autism tadi ni. So bila kita bercakap tentang bahasa ni, kebanyakan kanak-kanak autism memang akan mengalami, yang pertama parents akan nampak pada tingkat awal adalah dia macam tak berminat nak berkomunikasi dengan orang lain. Okay, so kita nampak macam dia tak berminat. Dia tak minat. Masa kecil tu contohlah macam umur dekat setahun macam tu kan, setahun lebih, kadang-kadang dia awal tu tak nampak sangat lagi, selalu setahun lebih ke atas, almost 2 years tu kadang-kadang baru nampak ciri-ciri tu. So kata setahun lebih tu kita nampak macam kenapa anak ni suka macam main sorang, kita nak pergi berinteraksi dengan dia pun dia tak respon, kita cakap dengan dia pun dia tak respon balik, dia macam tu. Ataupun kalau kita nak ajak dia main pun dia memang tak ada respon towards kita punya interaction tu. Dia macam tak berminat dengan so yang nak ini connect tu. Ini macam untuk semua dalam spektrum tu, semua akan ada ciri-ciri tu. Orang kata paling basic mostly sebab masalah utama anak-anak autism ni adalah lebih kepada social communication. Maksudnya social dari sudut how to engage dengan orang lain untuk tujuan interaksi tu. Sebab dari sudut ada satu lagi sudut lain adalah dari segi bercakap lah. Bercakap sebab kita tahu bercakap ni verbal. Verbal tu adalah salah satu metod yang kita guna untuk berinteraksi dengan orang. Yes. Kan metod. Dia metod.
So yang itu pun kadang-kadang ada anak autism yang okey lah, memang dia tak bercakap, memang bahasa dia tak ada, maksudnya bahasa verbal tadi tak ada. And ada anak autism yang bercakap, ada. Jadi yang itu yang kita panggil spektrum. Tapi kita akan nampak lebih besar, lebih kepada yang hubungan dia tak tahu nak create engagement dengan orang lain tu, dia tak reti nak bersosial lah dia panggil. Ataupun ada juga kita tengok dari sudut dia tak pandai macam gesture, kan macam kita anak-anak tu boleh tunjuk-tunjuk dia nak benda kalau tak bercakap lagi kan. Tapi anak autism selalunya sangat dia akan limited dekat situ. Maksudnya nak tunjuk-tunjuk ke, nak pakai gesture yang macam kalau nak minta tanda tangan ke, ataupun contoh macam even nak bye-bye, flying kiss lah untuk tujuan kita kata nak connect dengan orang ni, dia sangat limited. I see. So basically macam bila kita cakap pasal anak-anak autism ni, ada yang boleh bercakap awal, ada yang lambat bertutur, ada yang boleh ada body gesture untuk tunjuk apa dia nak, and ada yang tak boleh nak bagi tahu pun apa dia nak. I see. So dia memang variety dia berbeza-beza. Besar sangat. Bunyi dia macam memang cabaran tu more kepada ibu bapa lah in this sense kan. Yes, nak faham anak tu satu hal kan. Maksudnya cabaran pada ibu bapa sendiri selalunya nak faham macam anak ni sekejap lagi dia nak apa, kita tak tahu, dia tak boleh nak bagi tahu dia nak apa, dia tak boleh tahu bagi tahu yang dia dalam situasi yang macam mana kan. Even lebih susah bila anak ni kalau kata let's say dia tak pandai nak bagi gesture, dia tak pandai nak communicate, lagilah parents tu akan alami kesukaran macam nak faham anak dia. So anak ni bila tak difahami, nanti dia keluarlah perangai-perangai yang macam mungkin dia tantrum, lebih banyak tantrum, mengamuk. Because of kita pun tak boleh nak faham dia pun tak boleh nak sampaikan mesej dengan efektif. So apa yang I faham lah kan, basically sebenarnya behavior issues ni datangnya daripada kurang pemahaman. Dia tak boleh nak express apa dia nak, dia tak boleh nak cakap apa yang dia nak, so dia buatlah perangai. So sebenarnya itulah yang pertama sekali kita kena tahu, knowing anak kita punya real situation or root of cause, dan kita boleh tahu apa kita boleh buat dengan untuk bantu anak kita. Betul. Kita kena tahu dulu apa isu yang ada dekat dia. Macam tadi yang kita cakap macam autism ni kan dia ada banyak, kan dia ada banyak ciri-ciri yang berbeza, spektrum yang berbeza. So mungkin ada anak yang tahu nak pakai gesture, ada anak autism yang tak tahu nak pakai gesture. So boleh menyebabkan kadang-kadang tu parents susah nak faham. Jadi pentingnya untuk kita tahu anak tu tadi isu dia dekat mana. Betul. Dan baru kita tahu nak tackle dekat mana. Yes. That's why kena pergi check lah yang tu. Betul. Dan selalunya kalau macam let's say parents dah nampak ciri-ciri basic ni, macam mana diorang nak datang jumpa speech therapist? Dia bergantung kepada dekat mana dia nak pergi jumpa. I see. Sebab setiap tempat dia ada rules dia, betul tak? Betul. So kalau macam ni, biasanya kalau kata anak yang macam kena ada selalunya kalau setahun tu tak nampak sangat lagi tahu autism. Tahun-tahun lebih biasanya kita nampak ciri-ciri autism ni umur setahun setengah ke atas macam tu. Kadang-kadang dia keluar lambat sikit, tapi paling cepat setahun lebih. Baru kita nampak lah. Kadang-kadang ada kes yang macam masa kecil nampak macam okey, tiba-tiba muncul ciri-ciri tu muncul. Tapi ada kes, banyak kes macam tu. Tapi bukanlah kita kata benda tu tiba-tiba berlaku, bukan. Tapi dia memang acquired daripada kecil sebenarnya benda tu. Just the ciri-ciri tu keluar masa tu. Pada usia yang setahun lebih ni. Sebab setahun lebih baru kita nak tahu boleh ada vocabulary ke tidak. Sebab so, kata setahun dah ada satu patah perkataan, 2 tahun 2 patah perkataan in a sentence. Okay, alright. Belum habis lagi. Belum lagi. Kita tak apa, teruskan. Banyak sebenarnya. I think autism saja is a very huge besar sangat topik. Tapi tak apa. Cuma yang tadi kan kita kata macam mana kalau orang nak refer. Oh yes, correct. Kan? So kalau kata biasanya sometimes parents bila dia nampak ciri-ciri ni, mungkin dia boleh rujuk kalau kata nak pergi kepada government. Kan, nak berjumpa pakar kanak-kanak dulu untuk diagnosis, mungkin child psychiatrist untuk diagnosis kan. Sama ada betul ke ada ciri-ciri autism tu. Yang ini kena dikonfirmkan oleh child psychiatrist. Kalau jumpa speech kita tak boleh diagnose autism. I see. So untuk diagnose anak ada autism haruslah jumpa pakar psychiatrist kanak-kanak. Yes. So yang tu buatlah appointment. Mungkin dia ada kat kerajaan ada, kat swasta ada, tapi kena carilah dekat mana kan. Faham? So kata bila dapat rujukan, jumpa pakar kanak-kanak tadi ni, and then bila dapat diagnosis tu dia akan cakaplah ada ke tak ada ke, ada ciri-ciri ke tak ada ke. So nanti doktor tu akan explain, and then lepas tu baru sebenarnya doktor akan refer kepada
siapa yang berkenaan, occupational therapist ke, speech therapist ke, yang mana perlulah untuk rawatan apa yang dia kena buat tu. So kalau dekat kerajaan dia adalah dia punya timing dia, berapa lama waiting list dia untuk tunggu. Kalau macam speech sendiri, kalau dekat kerajaan kita tahu sekarang 6 bulan ke setahun tu biasa. Tu normal kan? Normal punya waiting list. Cuma kalau kata untuk event, tapi untuk anak yang tak ada diagnosis. Contoh parents nampak macam nampak bercakap ni, ciri-ciri macam tak sure lah ada ke tak ada, tak pasti. Sebenarnya boleh je pergi terapi terus tanpa perlu tunggu diagnosis. Tanpa perlu tunggu. Maksudnya Betul. janganlah tunggu ada diagnosis baru nak pergi. Nanti takut lambat timing dia tu. Sebab kita kanak-kanak ada golden, orang kata bukan golden hour, golden years kan? Golden age. Golden age. Sangat Ataupun penting. critical age lah. Critical age. Untuk belajar bahasa dan komunikasi ni dia selalunya 6 tahun. So sampai 6 tahun tu biasanya, kalau kata let's say lepas 6 tahun anak masih lagi ada kesukaran nak bercakap, kesukaran nak berkomunikasi, lepas tu boleh belajar, bukan tak boleh, tapi ability tu dia dah start macam menurun. Kebolehan tu dah start menurun. So dia macam kalau kita ajar bahasa pun kita nampak pick up tu macam perlahan, slow, nak pick up bahasa balik, nak pakai tu slow. Macam kita sekarang lah, cuba pergi belajar bahasa sekarang kan susah kan. Susah lagi lah. lagi tua, lagi Boleh. susah. Kita masih ada lagi Boleh. neuroplasticity, tapi dia punya orang kata nak dah kurang absorb tu sikit lah. payah sikit lah. And then sebab masa kecil sebenarnya otak kanak-kanak ni dia fokus untuk create the engagement dengan dunia sekeliling dia. Maksudnya dengan orang di sekeliling dia explore dan dia belajar macam mana connect dengan orang masa kecil tu, masa before 6 years old. Tapi lepas 6 years old sebenarnya otak dah sepatut ready untuk pergi ke arah yang lebih advance, macam academic level. Maksudnya dia belajar, dia gunakan ilmu basic yang dia ada ni untuk belajar benda yang lebih tinggi, macam akademik. Ya, betul. Kan vocab dia pun lain kot. Vocab akademik tak sama dengan vocab kita bercakap, bersembang, tak Betul. sama. So that's why sebenarnya kalau anak dah sampai 6 tahun masih lagi belum cukup, tak kisahlah sebenarnya, tak kisah autism ataupun tidak sebenarnya. Kata before kalau dah sampai 6 tahun tak cukup lagi dia punya keperluan bahasa dan komunikasi ni masih lagi tak establish sepenuhnya. Menyebabkan dia nak pergi ke next step, lepas tu 7 tahun 8 tahun nak pergi ke akademik tu dah susah. Dia akan sangat struggle nak sampai kat situ. Sebab nanti katalah contoh 8 tahun dah pergi sekolah. Yang bahasa tadi masih lagi tak penuh. Tak penuh. Tak okey, tak sepenuhnya okey. Tiba-tiba kita dah top up something yang berbentuk akademik yang maksudnya otak dia kena bekerja lebih tu. Jadi lagi banyak dia kena belajar masa tu. Jadi maksudnya yang itu baru belajar, yang belakang yang basic ni kadang-kadang tu dia dah tertinggal dah. Tak boleh nak catch up balik. Sebab kita selalu macam I think as a parents kan, kita ala awal lagi ni, nantilah belajar. I think itu adalah satu orang kata benda yang kita kalau boleh jangan ada lah. Dia kalau bab bercakap ni, bab komunikasi ni jangan tunggu. Jangan tunggu. Even jangan tunggu pergi dapatkan appointment untuk dapatkan diagnosis. Tapi kadang-kadang nak tunggu tu panjang nak dapatkan diagnosis. Along the way tu pergi terapi terus. Betul. Boleh je. Buat something. Basically jangan stop. Kalau Pergi rasa terapi ke, risau je, belajar ke pun boleh kan. do something. Supaya dia boleh at least one vocab and then start Develop lah. develop the other vocabulary. Begitu. Okay, cool. So, as long as diorang dapat diagnostik, ideally they can come and see you lah dekat sini. Dekat Aisyah Kasim Academy. Boleh? Kat sini boleh, dekat mana-mana pun boleh. Kalau yang duduk di negeri lain, kena cari kat negeri itulah. Kalau nak jumpa saya boleh online. Kita ada kelas lah. So the good thing with Aisyah Kasim Academy is that ibu bapa boleh belajar awal. Nanti kita cakap lebih banyak lah lepas ni pasal ni. Kita dah tahu bila kita cakap pasal anak-anak yang ada autism spectrum ni, mestilah ada beberapa pakar yang nak kita jumpakan kan. Boleh tak you ceritakan apakah peranan speech therapist ataupun terapis pertuturan dalam membantu individu autism ni? Okay, ni spesifik lah. Yes, sebenarnya ramai. Kalau anak-anak dengan autism, ramai professionals yang dia kena jumpa. Dia kena follow up dengan doktor, dia kena follow up dengan yang tadilah pakar kanak-kanak. Mungkin kena pergi occupational therapist and speech therapist. So basically untuk speech therapist Jangan sebenarnya, lupa audiologis, okay? audiologis. Okay. And then banyak lagi sebenarnya. Dan salah satunya adalah speech lah. Okay, salah satunya adalah speech. Anak-anak autism ni ada masalah ataupun kecelaruan disorders lah dari sudut bahasa dan komunikasi. Jadi apa yang kita bantu adalah first kita bantu dia untuk anak autism ni boleh menyampaikan message dengan efektif dan orang boleh faham dia. So message tu tidak semestinya bercakap. Betul tak? So contoh anak ni tadi
kata dia tak boleh bagi tahu dia nak makan apa. Dia nak minum apa, dia nak makan apa, dia suka apa, dia tak suka apa, dia tak boleh nak bagi tahu. Parents pun tak tahu dia nak apa. Kan nanti tiba-tiba contohlah tiba-tiba dia nangis. Kan contoh dia macam tak tahu kenapa nangis, lapar ke, nak makan ke, contoh dia tak tahu. So apa yang kita boleh bantu adalah kita bantu dari sudut komunikasi supaya dia boleh memberitahu ibu bapa dia yang dia nak sesuatu. Contoh kita boleh pakai gesture, boleh pakai gambar. Betul. So the method bergantung kepada apa yang anak tu boleh buat dulu. Dia tak semestinya kita terus kata macam mana dia nak bagi tahu, dia tak boleh cakap. Kita kan boleh bagi tahu guna gesture. So maksudnya kita sediakan method, ajar cara supaya dia boleh sampaikan message kepada orang lain dan orang lain boleh faham dia. Yang tu dulu. And then barulah datang kalau kata anak tu dah tahu nak sampaikan message, and then sekarang ni nak develop vocabulary dia untuk verbal pula. Seterusnya baru kita tengok yang bahagian bercakap tadi tu. Ayat perkataan apa nak pakai bila nak minta, macam tu kan. So maksudnya step by step macam tu. And then macam mana nak connect dengan orang lain, bersosial, maksudnya nak pergi berkawan macam mana, how to start the social engagement tu, kan, the step by step, macam tu lah. So lebih kepada communication, dan the communication tu boleh membuatkan dia engage dan connect dengan orang kat sekeliling dia. So orang kena, mamas dan papas kat luar sana kalau tahu anak, ada parents-parents yang ada anak-anak ada autism, memang macam ni lah, dia ada step by step, and dia memang bukan seorang je boleh jumpa. Memang orang kata sebab bila kita jumpa memang jumpa occupation therapist kan, tapi sebenarnya kita kena sangat penting dapatkan rawatan ataupun dapatkan consultation daripada speech therapist, sebab speech therapist ni akan tahu apakah dia punya modes of communication, sebab communication is the key untuk kita success in life actually. So definitely kalau dengar pun macam memang ada step by step banyak steps dia sampai dia boleh actually communicate kan. Dia actually sebenarnya terapi ni peranan dia adalah untuk kita bantu anak tu supaya dia ada quality of life. Quality of life. Macam kita hidup kita quality of life, kita boleh connect dengan orang, kita kata kita nak pergi bercakap dengan orang, kalau kita tak tahu kita boleh tanya. Betul. Okay, so that's why kita boleh develop kita quality of life dan juga functional. Hidup kita berfungsi seperti yang sepatutnya. So bila anak ni kata dia dengan kecelaruan tak boleh nak berkomunikasi, tak boleh nak bagi tahu apa yang dia nak, tak boleh nak connect dengan orang lain, so dia tak boleh nak berfungsi dengan cara yang sepatutnya dalam dunia ni. Sebab dunia ni dia memerlukan kita connect dengan orang lain. Dia diperlukan untuk connect. So terapi tadi ni, occupational ke speech ke, sebenarnya fungsi dia supaya anak ni boleh berfungsi dalam environment dia. Dia boleh sampaikan message, dia boleh buat apa yang orang lain buat. Kalau dia perlu pergi kedai nak beli barang, dia boleh pergi kedai beli barang. Katalah contoh nanti one day kalau kita nak dia boleh bekerja dan earn money sendiri kan. So maksudnya dia ada the quality of life sama macam orang lain. Walaupun mungkin ada sifat-sifat berbeza yang ada pada dia. Betul. Kan? Ada difference lah. Sebab setiap anak ni sebenarnya ada kelebihan dia sendiri, and I'm pretty sure dia akan ada tempat dalam society. Dan sebagai ibu bapa, mamas dan papas, kita semua, I think the biggest nightmare is always when kita ada anak, is anak kita boleh hidup tak boleh kita tak ada. So itu sangat-sangat, rasanya kebanyakan parents yang ada anak-anak autism ni, inilah paling dia risau sekali. Dan apalah jadi kan, kata dia macam itulah, apalah, siapalah nak tengok anak saya ni, apalah. So insyaAllah dengan adanya terapi yang betul, dengan steps yang betul, anak kita boleh berfungsi. Macam apa yang Manasha cakap tadi, it doesn't matter, like they might be different, but they still able, boleh lagi menjalankan daily activities and boleh jaga diri sendiri. I think tu ultimately, bercakap rasa macam sebab boleh cakap seperti ni. Bila ada anak kan, kalau ada anak ni macam they're like everything, right? Yes, it's a gift from Allah, right? Okay, that is actually very very important to know. Tapi macam mungkin kita boleh besarkan sikit lah, other professionals yang memang sangat rapat bekerja dengan speech therapist. On your side, who do you work paling closely, and manakah profession yang kata paling kita kena work with lah when it comes to anak-anak autism? Paling dekat adalah occupational therapist lah, paling dekat. Maksudnya kita work together. Sebab yang ini biasanya kalau anak-anak autism yang tak ada isu lain, kita panggil lah, maksudnya tak ada isu-isu multiple disorder yang lain lah. Contoh mungkin ada, sebab ada anak autism dia datang dengan GDD, datang dengan delay-delay yang lain juga, physical delay contohnya kan. So yang tu mungkin kita perlukan juga doktor ataupun pakar kanak-kanak yang memantau perkembangan physical and mental ni. Tapi biasanya kalau kata anak tu diagnosisnya autism tapi dia tak datang dengan pelbagai isu-isu lain, biasanya
professional yang paling dekat adalah occupational therapist. I see. Kenapa? Sebab occupational therapist dia akan cater ataupun dia akan rawat basic skill. Basic skill untuk supaya the basic skill ni boleh digunakan untuk anak tu acquire language dan communication. So dia sebenarnya basic, sebab dia skill tu sebenarnya daripada baby sampai anak tu boleh bercakap apa semua tu dia develop dia of course dia develop step by step juga. Dia develop yang ini dulu, macam contoh sensory, kita tahu sensory develop dulu, and then motor skill anak semua tu dia develop. Dan baru lepas tu kita anak tu bercakap, boleh berkomunikasi, boleh bersembang, boleh bermain dengan anak-anak lain, because dia ada umur-umur dia. So occupational therapist tadi ni selalunya anak-anak autism dia datang dengan masalah, mungkin masalah sensory. Kan ada masalah on the punya behaviour. Kalau kan? cakap pasal sensory ni macam mana? Macam memang jenis yang geli-geli ke, nak bergeli nak letak? Itu antara ciri-cirinya lah kan. Macam tapi bukanlah kita kata anak yang geli-geli tu terus automatic autism. Bukan, dia ada domain-domain dia ada benda yang dicek. Biasanya lah kalau anak autism ni, kalau sensory tu yang paling efektif. Yang ni antara pengalaman saya lah, kita jumpa sudut-sudut kita dekat sini kan. Kebanyakannya mungkin dari sudut yang pertama, dari sudut sensory sentuhan tu memang ada. Masalah geli-geli tu yes ada, tapi bukan semua ada. Bukan semua. Kan spektrum kan besar. Dia memang termasuk geli. Maksudnya selalunya mungkin sensory tu bukan hanya di tangan, dekat macam kepala, dekat macam nak gunting rambut susah, nak pengurusan diri tak pandai, and then gosok gigi lah, yang tu. Itu sensory, antara sensory yang biasa kita jumpa lah, yang isu-isu sensory ada. And of course yang paling juga banyak adalah pada sensory vestibular, iaitu kita panggil vestibular, nama dia occupational therapist panggil vestibular. Balance balance nak berjalan dan juga proprioception ni lebih kepada deria yang berkait dengan pergerakan muscle and juga dia punya joint. So yang itu menyebabkan anak ni tadi sebenarnya isu dia kenapa bila ada sensory problem, anak tu jadi kurang aware, ataupun dia tak ada fokus, tak ada attention. So orang nampak dia macam duduk dalam dunia sendiri, ataupun dia tak aware pun kalau kita panggil, dia tak aware pun kita bercakap ni, dia ada awareness tu tak ada. Because the sensory dia tak boleh diproses dengan cara yang betul. Otak tidak memproses dengan cara yang tu, kita panggil sensory processing disorder tu. Oh my god. So and then bila dia sensory tidak diproses dengan betul, dia susah kita bercakap, bagi bahasa macam-macam mana pun punya book bagi language simulation kan. Belajar daripada gunung mana language simulation, anak tu takkan boleh dapat kalau dia punya sensory tak boleh nak proses. Auditory tak proses. Contoh kalau ada juga mungkin anak autism juga mungkin ada apa kita panggil yang auditory tu auditory processing disorder. Yes. APD. It's part of sensory processing. Yes, sebab pendengaran is still sensory. So sebenarnya bila kita cakap pasal sensory ni besarnya, semualah, ya Allah. So sebenarnya memang bila cakap pasal anak autism ni, sebenarnya memang ramai pakar-pakar yang kena pegang ataupun belai anak kita ni supaya dia dapat capai ultimately functional, boleh berfungsi dan mempunyai. Dekat mana lah maksudnya, kita cari dekat mana sebenarnya yang perlu kita rawat tu. Yes. And of course sebagai mamas dan papas yang ada anak-anak autism, mesti rasa macam overwhelmed kan. So obviously bila rasa overwhelmed, jangan risau, take a deep breath, cari pakar-pakar yang boleh bantu. Tapi first kali lah psychologist, right? Psychiatrist untuk check, untuk diagnose lah. Untuk diagnose. Lepas tu kita ada speech therapist, kita ada dan lain-lain dan sebagainya. So jangan, orang kata jangan stress. Ada cara untuk dapatkan anak kita to the next level. Okay, alright. So kita dah cakap dah pasal what are the professionals. So macam apakah cabarannya bagi Ayla? Siapa-siapa yang kerja dengan anak-anak autism ni bagi saya adalah angels. Mereka ni orang yang paling sabar lah. So mungkin Puan Aisyah boleh cerita kan, sebenarnya kan apakah cabaran dari your perspective bila berjumpa dengan anak-anak autism spectrum ni? Cabaran saya rasa ini dari sudut saya sendiri sudut, bukan ini maksudnya bukan semua terapis tahu, dari sudut saya sendiri. Sebenarnya cabaran utama bila kita bekerja dengan anak autism ni, nombor satu adalah macam mana kita nak fahamkan parents dia dulu. Parents, that's the key. Betul. Sebab sebenarnya ramai sangat ciri ada dekat parents. Sebab ramai sangat mamas dan papas ataupun parents yang luar sana, insyaAllah mamas dan papas semua awesome, tapi ada yang kita expect speech therapist yang betulkan anak-anak.
Tapi padahalnya ibu bapa yang sebenarnya paling banyak spend time dengan anak-anak. Sebab dia macam ni. Satu adalah of course kita tahu benda ni bukan benda yang parents takut. Ada fear bila kata anak nak kena diagnose, kan, fear. Maksudnya of course everybody ada fear bila berkaitan dengan anak. Kita takut kot bila anak kita nak kena sakit apa-apa, takut kot nak tunggu doktor bagi result, kan. Berdebar-debar rasanya macam boleh menangis lah. Ketakutan, that fear. So selalunya kadang-kadang ada parents yang dia tak boleh terima benda tu because of that fear. Dia bukan tak tahu anak dia ada masalah, dia tahu. Tapi because of that fear, deny. So bila deny, dia akan reject. Bila kita kata anak tu ada masalah macam ni, ada parents yang reject benda tu. Reject. So bila reject, kita tak boleh nak bagi sepenuhnya treatment yang patutnya dia dapat. Itu satu. Dan satu lagi, kita problem dia adalah macam dari sudut parents ni adalah macam mana dia kena faham yang sebenarnya peranan sebagai parents ni untuk bantu anak tu bercakap, berkomunikasi tu sebenarnya adalah memang 90% over. Itu tugas dia. Betul. Sebab terapis hanya orang yang guide. Kita adalah guide. Kita bukan jumpa anak tu tiap-tiap hari. Dan kita guide dia apa nak kena buat, apa nak kena improve, skill mana nak kena improve. So benda tu parents kena ambil peranan tu balik dan buat dekat rumah. Interaksi dengan anak kan benda tu happen every day kot. Betul. Kan tak kisahlah, maksudnya kalau kita bekerja pun malam kita jumpa, kita interact. Betul. Kita keluar dalam kereta dengan dia, kita interact. So apa yang kita nak buat masa tu? So kena ada ilmu dekat situ. Dan itu cabaran. I think that's the key. Kena ada ilmu. Ibu bapa paling kena ada ilmu. Yes, sebenarnya kena ada ilmu at least untuk anak dia je lah. Tak payah fikir pasal anak orang lain. Betul. Untuk anak dia kan. Yes. Yang kena dengan anak dia punya perkembangan. Yes. So and then satu tu, and then cabaran seterusnya kalau dengan anak-anak autism, kita tahu cabaran dia adalah lebih kepada mereka ni ada banyak spektrum. Kita kadang-kadang kita tak boleh agak tau. Okay, bila dia akan bercakap, bila dia akan ni. Sometimes kita pun ada kesukaran macam nak faham, okay, sebenarnya dia nak apa, kan, dia nak apa. Kita nak faham benda tu supaya kita boleh bagi the right method untuk dia pakai, communication method yang betul-betul efektif untuk dia. So mungkin ada juga anak-anak autism sometimes dengan sensory issue, kan, dia sangat susah nak adapt dengan environment sekeliling. So bila kita nak ajar, dia akan ada banyak gangguan yang dia terganggu dengan bunyi sekeliling lah, even dengan lagu, dengan cahaya sekeliling pun kadang-kadang dia terganggu because of that sensory things tu. So benda tu boleh menyebabkan anak tu tadi jadi susah nak belajar. Kita tahu dia susah nak fokus. Jadi itu cabaran dia. Tapi sebenarnya bagi sebagai seorang terapis, tanyalah mana-mana terapis, cabaran terbesar dia bukan dengan untuk rawat anak tu. Cabaran terbesar dia adalah untuk fahamkan parents apa dia nak kena buat. Faham. Itu cabaran terbesar untuk kita bercakap dengan parents, nak explain ni sebenarnya kadang-kadang susah, sangat susah. Ada parents yang boleh terima dan boleh ambil benda tu dan buat. Yang tu macam alhamdulillah, syukur sangat. Itu orang kata paling berjaya lah. Yes. Dan progress akan sangat cepat. Faham. Kan, sebab and then kalau kata ada parent yang sangat susah ni, kita nak fahamkan dia, kita nak tu, dia kena pakai banyak method lah nak memahamkan, pusing sana sini. Kan, kita bila bekerja dengan manusia memang macam gitulah, kan. Yelah, faham. Itulah kata cabaran sebagai terapis, kan. Tapi I guess the key here, anak ada autism, actually the key is parents. Parents dapat absorb, dapat tahu, insyaAllah anak akan progress. Betul. And if I can understand, bila kita cakap pasal autism spectrum ni, kan dia besar, kan. So adakah terapi dapat bantu untuk naikkan anak tu kepada spektrum paling tinggi lah, mana yang mampu? Is that where therapy comes in? Ataupun let's say the specific spectrum, dia memang kat situ je, and kerja kita ialah naikkan dekat dia punya level yang terbaik, dekat that level of spectrum. Faham tak soalan I? Faham. Actually sebenarnya kita tak boleh nak naikkan daripada low spectrum pada high spectrum. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Okay. Tak boleh because dia punya ciri-ciri tu totally different. I see. Contoh. Kalau yang low different, kita katalah anak yang di low spectrum, contohnya dia tak boleh pengurusan diri pun susah. Dia punya, maksudnya pengurusan diri dia susah, dia masih lagi tak boleh nak
untuk diri dia sendiri pun dia tak reti nak masih menjaga lagi tak keluarga. reti nak handle lah kiranya macam nak untuk keperluan diri dia pun dia masih lagi tak boleh nak memenuhi keperluan tu. Okey, tapi kalau untuk yang high spectrum, yang berada di high spectrum, yang mungkin yang ini sebenarnya untuk setakat keperluan diri dia dah okey. Cuma masalah dia mungkin lebih kepada social je. Yang dia tak tahu nak connect, dia tak appropriate untuk connect dengan orang. Dia mungkin tak berminat nak connect dengan orang lain, ataupun mungkin dia connect dengan orang lain tapi cara dia tu tak appropriate. Contohnya dekat situasi dengan budak, cara kita kan dia macam ni. Dia panggil ada satu istilah, bukan istilah lah, terms yang kalau nak ni dia panggil pragmatik. Okay. Pragmatik ni maksudnya how kita, macam mana kita berkomunikasi dengan orang yang sesuai dengan situasi dan sesuai dengan orang. Contoh, bila kita bercakap dengan orang yang tua daripada kita, kan ada style kita bercakap. Yeah. Bila kita bercakap dengan kawan kan ada cara dia. Intonasi kita, bahasa kita kan tak sama. Kalau kita cakap dengan baby kan lain. Cara kita bercakap dengan baby kan lain. So ada itu adalah pragmatik. Ataupun mungkin kalau dalam certain situasi kita mungkin kena sopan dan diam. Kita tak boleh macam gelak sekuat hati. Tapi mungkin ada anak autism yang di high spectrum, isu dia tak boleh nak kontrol. Dia tak kisah mana-mana situasi, kau dengan datuk Sama mana pun je. menteri mana pun, kalau aku nak gelak aku gelak je. Dia macam dia tak faham that konsep. So kalau yang itu mungkin cara benda treatment dia, cara yang kita nak betulkan tu berbeza. Yang ini kita tak payah nak fikir dah pasal communication, nak memenuhi keperluan, sebab memang dah boleh. Yang high spectrum. Kalau yang low ni mungkin kita fikir lebih kepada macam mana supaya dia boleh memenuhi keperluan dia dulu je. So kalau kita nak bawa daripada bawah ni pergi ke atas terus tu, dia quite mungkin boleh, tapi selalunya jarang lah berlaku. Sebab dia totally different, dia berbeza, dia punya domain yang dia masalah tu berbeza. I see. Adakah macam early intervention dapat membantu anak dia untuk awal-awal lagi berada dekat spektrum yang lebih baik? Orang kata spektrum paling lebih tinggi lah kalau early intervention. Sebab sefaham saya, bila kita lambat yang anak tu, dia start dekat low spectrum. Is that correct? Ataupun dia memang, kalau anak tu dilahir, dia memang itulah spektrum dia. Tak kisahlah Dia macam ni, bila kita buat treatment untuk anak-anak autism ataupun mana-mana disorder, sebenarnya kita tengok apa sebenarnya yang mengganggu fungsi hidup dia. Apa yang mengganggu fungsi hidup dia. Faham. Contoh, sekarang anak ni dia tak boleh fokus. Sometimes ada anak autism yang di mana-mana spektrum pun kadang-kadang memang ada masalah fokus ni. Yang sini pun ada fokus, yang atas sana pun ada fokus, ada masalah fokus juga. So contoh kita tengok, okey, dia memang, sebab kita akan treatment tu dia berdasarkan apa ciri-ciri yang anak tu ada, dan mana satu ciri yang mengganggu hidup dia. Yang mengganggu untuk dia jadi orang yang berfungsi dengan baik tadi ni. Contoh fokus menyebabkan dia tak boleh nak belajar dengan baik. Kita nak ajar vocab ke, kita nak ajar bercakap, even pergi sekolah pun dia takkan boleh fokus dengan baik. Jadi kita tahu okey, dia ada masalah pada fokus ataupun tumpuan tadi ni. So treatment tu kita akan fokus okey, macam mana kita nak improve dia punya fokus supaya dia boleh belajar dengan lebih baik, and then supaya kan nanti dekat sekolah dia boleh duduk dan dia boleh attend. I see. Itu fungsi, maksudnya kita improve the problem yang dia ada tu. Faham. Dia bukan kita nak naikkan spektrum dia, bukan. Just the spectrum dia lahir, okay, the spectrum tu kita tak tahu dia dekat mana pun sebenarnya. Because kita panggil spektrum, dia dipanggil spektrum because of dia datang dengan pelbagai jenis ciri-ciri. Faham. Yang pelbagai level je lain-lain. Yang ini ada masalah fokus tapi level dia mungkin tak teruk sangat. Yang ini ada masalah fokus, tapi memang teruk gila. Dia macam tu. Maksudnya itu yang di cause spectrum lah. Tapi bila rawatan tu bukan kita nak naikkan daripada low kepada high spectrum, bukan. Dia bukan itu. Dia just kita lebih kepada kita tengok, okey, tak kisah kau duduk kat spektrum mana, tapi kita just nak tengok apa sebenarnya masalah yang anak ni ada yang mengganggu hidup dia. Dia mengganggu dia untuk berfungsi secara yang sepatutnya. Faham? Satu mama belajar benda baru hari ni, okay? So I think this is really interesting because actually autism is big, like seriously big. Walaupun I'm an audiologist, jumpa juga anak-anak spektrum ni with autism spectrum. Tapi pemahaman Dr. Mama ni mungkin tak sebanyak speech therapist. That's why it's very important for you to actually see the right person. Macam tadi you were saying about the spectrum kan. So kita bukan nak naikkan anak tu daripada low kepada high, but actually to get it out of the spectrum, right? Yes. So basically, kalau Dr. Mama belajar, harap-harap Mama dan Papa pun belajar sesuatu hari ni. Okay, so mungkin Puan Aisyah boleh share a few tips. Kalau let's say, apakah
boleh bantu anak-anak kita ni yang ada autism ni awal-awal. Bila kita dah macam parents dah nampak kan, anak-anak ini macam ada macam ada. Apakah tips yang boleh diorang buat at that time? Mungkin bagi 5 tips ke 3 tips ke? So kalau kata let's say lah, biasanya parents boleh detect anak ni sama ada ciri autism ke tidak. Biasanya kita tengok dari sudut respon dia dekat kita. Maksudnya respon anak ni tadi macam kita panggil, kenapa tak respon? Itu biasanya. Okay, kalau dia main seseorang, duduk seseorang main tu, kita panggil, dia tak ada respon. Even dia tak tengok, kalau kita pergi join dia main pun mungkin dia tak tengok pun kita. Selalu kita nampak that kind of ciri-ciri. Ataupun kadang-kadang orang perasan bila dia tak cakap lah. Alright. So benda awal yang anda boleh buat adalah first, keep engage dengan anak tu. Keep engage. Engage tu maksud dia apa? Kena sentiasa main sama-sama. Duduk dan main sama-sama. You kena be there untuk dia sedar kehadiran kita dekat dia tu connect dengan dia. Because masalah dia, kadang dia tak tahu to connect with other people dekat keliling dia. Dia just tak reti. Bukan tak nak, just tak reti. Tak tahu yang dia boleh buat benda tu. Dan sometimes dia orang avoid untuk buat. Okay. And then so apa tugas kita adalah bila kita tengok anak kita ni macam tak berapa berminat nak connect dengan kita, tak berapa minat nak interact dengan kita, so kita yang kena pergi duduk dan cuba untuk interact dengan seawal mungkin. Jangan tunggu sampai 4-5 tahun. Kadang-kadang dah lebih susah. Betul. Sebab 4-5 tahun dia biasa main seorang, tiba-tiba kita baru nak join in, dia akan marah lah. Masa ni lah anak tu mungkin marah, mengamuk mungkin. Kan kalau kita nak join in. Tapi kalau kata anak tu masa kecil, kan setahun lebih tu lebih senang sebenarnya kita nak join in main. Dapatkan untuk dia tengok kita, banyakkan untuk engage dan connect. Dia panggil sebagai develop, dia panggil social emotion. Yang mana hubungan yang kita buat dengan anak kita tu melahirkan emosi yang seronok pada anak tu. Itu maksud dia. So kita connect dengan dia, anak kita rasa seronok, nanti dia akan connect berkali-kali. So supaya kita anak dia berduduk dalam dunia sendiri tu. Dia nak bagi anak tu happy. Anak tu rasa macam like benefitnya main dengan mommy and daddy. Itu dulu. Itu first thing. Rasa seronok. Mak kita, dia ada connection dengan orang, rasa seronok tu, develop yang that one. So because kalau dia tak rasa seronok berkomunikasi, dia tak akan buat. Faham? Okay. Dan dia lagi tak nak buat because dah lah tu benda dia rasa susah. Betul. I think yelah, kita ibu bapa banyak sama sekarang kan kita semua sibuk nak hidup. So tapi kita jangan, kalau boleh jangan terlepas pandang benda tu. Itu first kali. That's an amazing tip. And then of course cari ilmu lah. Itu benda penting, ilmu, belajar. Sebab saya rasa sekarang ramai orang yang share sebenarnya macam mana kita nak tackle ataupun apa yang kita nak buat. Tips-tips tu saya rasa berlambak-lambak lah kan dekat internet banyak. Cuma isunya ada bila lambakan information ni terlalu banyak menyebabkan parents tak tahu nak pakai mana satu. Betul. So sebenarnya saya sarankan untuk anda pergi belajar dengan orang yang betul dan betul-betul belajar yang maksudnya ilmu yang spesifik dan betul untuk anak tu. Betul. Maksudnya boleh nak ambil daripada pengalaman orang lain tapi kadang-kadang tak sama. Betul, sebab anak kita sangat berbeza. Anak yang tak ada masalah autism pun berbeza. Apatah lagi anak-anak yang ada autism. So obviously kita kena tahu apa isu anak kita. That's the first thing, and get the right ilmu for your children. And then bolehlah nak pergi jumpa terapi. Semua tu boleh. Cuma sometimes macam ni, kadang-kadang bila kita menunggu terlalu lama untuk berjumpa terapis, untuk berjumpa dengan doktor kan, along the way tu kan ada banyak masa kan. Masa tu belajar untuk buat sendiri. Belajar untuk tahu apa nak kena buat, apa skill nak kena. Maksudnya jangan tunggu sampai dapat jumpa diagnosis tu baru nak start. Kadang-kadang lambat. Sebab sekarang ni waiting list nak menunggu nak dapat appointment tu lama. Betul. So maksudnya kena buat lah. Kena belajar. Maksudnya kita tak boleh nak letak alasan yang kata kita tak ada masa. Maksudnya of course lah masa kita tak sebanyak mungkin kalau untuk orang bekerja kan mungkin malam je, pagi sekejap. Tapi kalau ada ilmu macam mana nak maksimumkan masa tu, pagi sikit, petang sikit, malam sikit, dan sebenarnya dah cukup dah. Betul. Dia macam accumulation is also good. Dah cukup. I think that 3 tips tu dah kira bagus lah. Kalau pada ibu bapa di luar sana yang mungkin ragu-ragu, tak sure what's going on, just get that first. InsyaAllah
you catch up balik. Janji kalau boleh jangan terlepas the golden age. Dia 6 tahun je tau. Sebelum dia betul-betul dah susah kita nak bentuk, especially dalam pertuturan dan bahasa kan. Okay, so ada tak alat-alat lain yang mungkin ibu bapa boleh guna ke, ataupun ada sumber-sumber lain yang mungkin boleh bantu mereka di rumah? So memang kena pergi kelas dulu sebenarnya, kena belajar dulu baru tahu. Ya, dia sebenarnya macam ni. Selalu parents selalu tanya, apa aktiviti, apa alatan yang nak digunakan untuk anak-anak autism ni kan? Apa alat dia? Saya kata alat tu bergantung kepada you nak ajar skill apa. Alat tu bergantung kepada nak ajar skill apa. Dia bukan semua anak-anak. Contohlah saya kata, ada parents yang mungkin guna trampolin. Ada parents tak payah pakai trampolin. Betul? So dia bergantung pada skill apa nak ajar pakai trampolin tu. Gym ball. Adakah semua parents yang ada anak autism kena ada gym ball? Sebab tempat pusat terapi pakai. Kan? Pusat terapi dia ada gym ball tu because of kat situ ramai student. Betul? Ada anak yang perlu, ada anak tak perlu. Kan? Actually sebenarnya dia bergantung kepada skill apa nak ajar. Tapi basically sebenarnya benda first, alatan yang first. Alatan first. Bukanlah alatan lah. Benda ataupun perkara penting pertama yang kena ada adalah kita, parents. Sebelum datang alatan, sebelum datang vocab, kita dulu kena ada. Sebenarnya dia start dulu dengan engage. Manusia kena engage. Start dulu dengan yang itu. Alatan tu datang kemudian. Lepas kita tahu kita nak improvekan lagi apa. Sebenarnya kalau orang tanya saya tentang peralatan, saya tak ada sangat guna peralatan yang terlalu mahal. Tu daripada konsep saya. Once kita tahu sebenarnya apa kemahiran yang kita nak ajar pada anak tu, kita boleh pakai anything dekat sekeliling kita. Kadang-kadang alatan benda-benda kat rumah tu pun kita boleh pakai je. Cuma untuk memudahkan, sampai untuk memudahkan kita, bagi yang ada rezeki lebih tu belilah. Bukan tak boleh beli kan. Dia tak ada spesifik alatan, tapi setiap benda, aktiviti ataupun barang yang kita nak pakai adalah bergantung kepada kemahiran apa kita nak ajar pada anak tu. So this one kena belajar, dah tahulah. Dia bergantung kepada tu. Dan jangan orang ni pakai, kita pun nak pakai. Kadang tak jadi pun dekat anak kita. Betul. Nak tiru-tiru anak orang tu beli ni, kita pun beli juga. Tak jadi pun mungkin. Sebab tak nanti kena. lagi frustrated because you rasa you dah try, tapi sebenarnya the best is to know what your kids need, and then you get the barang-barang yang betul-betul perlu untuk anak kita. I think that's the key lah kan. So kita dah cakap pasal therapist, kita dah cakap pasal parents. Bagaimanakah keluarga menyokong individu yang ada autism? Kita cakap pasal parents lah, orang lain Keliling lah. Keliling. Of course lah. Orang keliling contohnya kan, basically ahli keluarga terdekat lah kan. Dulu sebelum datang ada community. Community tu mungkin datang lepas tu. Tapi selalunya ahli keluarga terdekat. Ahli keluarga terdekat ni dia boleh jadi orang yang menaikkan semangat ataupun menjatuhkan semangat. Betul. So banyak kes lah sebenarnya kita jumpa juga parents yang kadang-kadang dia sendiri pun tak nak bercakap dengan family members because family members asyik macam duk cakap dan bertanya tentang benda tu. Sometimes mungkin orang yang bertanya tu tak tahulah sebab concern ke apa. Betul. Kadang-kadang family member Niat sendiri yang niat tu apa, dia bertanya tentang kenapa anak kau macam gini kan. Contohnya sometimes membuatkan parents yang ada masalah ni lagi down. And kita tahu kadang-kadang anak autism ni mungkin sometimes dia ada some behaviour yang kadang-kadang susah nak dikawal even oleh parents sendiri. Mungkin kadang-kadang mungkin mengamuk ataupun tantrum dia agak berlebihan. So yang ini yang menyebabkan sometimes parents ni dia tak suka bawa anak dia pergi jumpa orang-orang lain sekeliling ni. Because apa pandangan orang dekat anak tu, pandangan. Dia rasa macam orang tengok lah apa hal ni mak tak pandai jaga anak ke kan, contohnya kan, tak boleh kontrol anak. Dan of course peranan kita sebagai parents, kita kontrol anak kita supaya jangan merosakkan barang kapal, of course. Cuma kadang-kadang ada pandangan orang pada anak tu yang menyebabkan parent ni makin down. Macam lebih down, tak tahu nak buat apa, ataupun tak nak bawa anak berjumpa orang lain. So bila kita tak bawa anak kita berjumpa orang lain, yang menyebabkan anak tu lagi turunlah dia punya social ability. Dia macam chicken and egg kan. Dia macam kalau bawa keluar nanti malu, tapi kalau tak bawa keluar, anak tak boleh berkembang. Dia macam tu.
So sometimes pandangan orang ni pun boleh menyebabkan parents akan rasa rendah diri juga, macam takut nak bawa keluar kan. Contoh kalau anak mengamuk dekat mall, mesti tengok-tengok kan. Betul. Kalau orang yang tak kisah, okey je. Ada orang kisah. Kalau kita mungkin kita tak kisah. Kita memang tak kisahlah sebab kita dah ini dunia kita. Yes. Kalau nak golek-golek lah. Kan. So sometimes, tapi sebagai parents sendiri pun maksudnya kita carilah cara macam mana nak control anak tu. Kita tak boleh nak pakai alasan anak aku ni autism sebab tu perangai dia macam tu. Ada bukan. Behavior bukan bergantung pada autism ataupun tidak. Behavior is about parenting skill. Parenting skill kan behavior I think this one goes for every parent tak perlu anak ada autism untuk ada behavior ni. Anak-anak semua boleh ada behavior issues, and I think parenting, I guess parents yang diberikan gift anak-anak ada autism, mungkin parenting skills you kena up by a lot kan. But of course insyaAllah with ilmu you will get there insyaAllah. Nanti we'll come back to that point kan, macam how do we get society, macam mana kita nak dapatkan society kita punya community menerima anak-anak autism from your perspective. Ada tak apa kata maybe tips ke ataupun ada some ideas how do we get, sebab sekarang kan bulan kesedaran autism ni untuk kita ni yang tak biasa dengan orang anak-anak yang ada autism. So macam mana kita nak accept? So acceptance bagi pandangan saya lah. Sebenarnya manusia semua manusia dia akan bercakap sesuatu yang tak betul bila dia tak tahu. Dia tak tahu, dia just tak ada ilmu. Dia tak tahu kan. Macam kita pun contohlah. Of course apa yang kita boleh buat sebagai orang yang tahu, kita kena sampaikan the message kepada seramai mungkin orang dekat luar sana yang yes ada this kind of anak yang memang ada masalah macam ni dan ciri-ciri dia macam ni. This is the problem dan ini ciri-ciri dia. Tapi the acceptance first sebenarnya datang. Ni dia sebelum datang orang luar accept anak kita, the first orang yang kena accept adalah family dulu. Betul. Parents dulu. Saya kata sometimes parents suka cakap kata saya tak suka anak saya di treat differently dekat luar sana. Orang treat anak saya differently. Tapi sometimes kita sendiri yang treat anak tu differently at the first place. Parents sendiri yang treat anak tu differently. Saya tak boleh lah buat macam ni. Anak saya special. Tak boleh bagi makan. Dia memang kena suap makan sebab dia memang special. So sebenarnya the one yang treat differently sebenarnya start daripada kita dulu. Then the community treat differently tu the second story lah. Kadang-kadang saya nampak benda tu. Saya kata why contoh kita kata anak bawa keluar anak kita ni geli-geli, kita so tak boleh nak main something. Saya kata kan sometimes kita tengok anak kita tu because of dia ada problem ni, kita relatekan everything yang berlaku dekat dia. Dia takut dengan sesuatu because of the problem, dia geli dengan sesuatu because of the problem. Tapi cuba tengok balik, kadang-kadang bukan anak tu je ada geli-geli takut dengan something, kita pun ada ketakutan kita. Contohlah anak ni geli dengan katalah apa benda yang contohlah ada satu parents cakap kat saya, okey dia pergi satu tempat, anak ni maksudnya terapis kat tempat tu dia sediakan lah macam dekat dalam tu macam ada air, sabun, ada something jelly, so ada barang kat dalam tu, suruh anak masukkan tangan dan ambil. So anak ni tak nak ambil, dia geli, dia macam kalau nak ambil pun dia macam geli, lepas tu dia lap tangan dia. Saya cakap kat parents tu, saya kata kat dia, so adakah puan rasa dia geli tu because of the ciri-ciri autism yang dia ada? Dia kata alhamdulillah dia geli sebab mungkin sebab dia ada autism ni tadi. Saya kata okey lah, sekarang ni saya kata sekarang ni macam ni je, puan tengah jalan dekat satu tempat, tiba-tiba ada orang cakap dekat puan masukkanlah tangan puan kat dalam bekas ni. Saya kata lepas tu puan tengok bekas tu, dalam tu ada something yang macam tak tahu apa dia. Aku tak tahu benda tu apa, tapi nampak looks like macam geli-geli, jelly. Oh, salah kena masuk tangan aku kan? See? Apa ayat dia? Apa hal aku nak kena masuk tangan lah kan? So kita pun macam, kenapa kita nak masuk tangan? Kita akan avoid. Betul. Kan? Without no reason, kenapa kau suruh aku masuk tangan dalam ni? Because bagi perception anak tu, macam contoh kita ambil bekas, dalam tu ada jelly, letak depan anak, cepat dia ambil benda kat dalam. Bagi dia, perception dia, kenapa aku nak masuk ke benda apa nak kena masuk dalam dia geli? Adakah that geli reaction adalah adakah normal ataupun ciri-ciri autism, saya nak tanya. Satu orang suka relatekan benda macam tu, it's not. It's just reaction manusia normal.
So kata the way kita treat anak kita different, kita nampak anak kita differently tu, macam orang nampak differently tu cerita nombor 2. Betul. Sampai kita First yang kali tengok ialah kita kena accept when anak kita accept, kita kan kisah sangat orang tengok pasal anak kita I think that comes with the point where kita adalah ambassador kepada anak kita, di mana kita lah, bila kita ada anak yang special, kita yang kena bawa macam, hey guys, accept this is what it is, and seriously I'm not the only one, you know. So kita kena make sure benda tu comes first, kita terima supaya orang keliling kita boleh terima. And also sebenarnya the way kita treat anak kita tu pun kita panggil dia there's something special. And then okay lah, dia takut nak naik tangga. Tapi dah 4 tahun takut nak naik tangga. So kita tak apalah, kita dukung naik tangga sepanjang hari tokong, because of anak tu tak reti naik tangga. And then nanti contoh bila ada orang kata dekat kita, anak aku dah besar-besar tak boleh naik tangga sendiri, lepas tu kita sentak. Sebab kita kata macam, ni special tak naik tangga, why not kita ajar dia naik tangga? Betul. Skills again, skills for functionality. So insyaAllah boleh. Boleh, cuma dia mungkin take time sikit. Take time. Dia memang perlukan masa, perlukan effort lebih. Effort yang itu lebih. sometimes yang kita tak boleh nak bagi kan. Effort lebih dan kesabaran. Yes. Anak normal pun kesabaran dah apatah lagi anak-anak yang memang perlukan kesabaran lebih, yang macam you nak tengok results tu mungkin lambat sikit, kena macam banyak kali kena buat, usaha yang orang kata tak boleh stop. Sebab perbezaan nak mencapai anak kita satu skill tu mungkin sangat berbeza antara satu anak satu lain. And janganlah banding. Like seriously, I think that's itu normal issue dengan parents. Perlu dibandingkan. Dia ada good banding dan tak good banding. Satu banding ialah macam nak tengok anak aku ni sebenarnya normal tak normal, ataupun is my child at the right doing the right thing at the right age. Yang itu okay, but jangan compare dengan anak saudara dia lagi berjaya kata tidak. Yang itu again, each individual is different. Sama juga dengan anak. Ada 4 orang anak, semua berbeza kan. So I think that's the very key of this orang kata acceptance of autism. Start dengan diri kita dulu, and then insyaAllah it comes with the rest of the people around anak kita dan diri kita kan. Okay, so I have a few more question. I hope you're still okay. Harap mamas dan papas semua boleh be with us. Best kan topik hari ni? I think this is macam I cannot stop asking questions, but it's okay, I lagi 2-3 je lagi. Alright, kita dah cakap pasal peranan individu sebagai pakar, kita cakap pasal family, and maybe ada tak latest innovation ke, latest things that's happening in the world of autism from your view lah? Of course, latest approach yang tu banyak lah. Maksudnya ada banyak approach terapi dekat luar sana, sangat banyak di-develop lah sebenarnya. So ada yang mungkin saya tahu, ada yang saya tak tahu, mungkin banyak kan. So kita guna mana satu yang selalu approach ni kita pakai dari segi terapis ni pun sebenarnya banyak approach. Ada terapis ni pakai approach ni, ada terapis ni pakai approach ni, ada terapis ni pakai approach ni, berbeza mengikut ilmu yang dia ada lah. Okay, tapi the key adalah to improve anak tu punya quality of life. Mana-mana terapi pun sebenarnya. Cuma tengok kesesuaian, mana approach yang sesuai. Itu satu. Tapi dari segi teknologi, kalau zaman dulu dia macam ni. Tapi teknologi pun sebenarnya dah lama. Sebenarnya dah agak lama. Cuma mungkin dekat Malaysia ni dia tak berapa lagi orang tahu. Contoh kita tahu anak autism ni ada yang verbal, ada yang non-verbal. Okay, ada yang verbal, ada yang non-verbal. So, kalau anak autism yang verbal, okay, kita boleh rely on the verbal part untuk dia bercakap dan memberitahu, menyampaikan message. Tapi ada yang verbal pun, tapi masih tak mencukupi ada. So, kalau kata yang non-verbal ataupun verbal dia tak cukup untuk sampaikan message. Yang ini sebenarnya dia ada sekarang sangat banyak lah, kita panggil apps yang di-develop untuk supaya anak autism ni dia tak bercakap, tapi dia boleh pakai apps tu, dia tekan gambar, so nanti apps tu bercakap untuk dia. Teringat Stephen Hawking. Stephen Hawking dia pakai tu kan, mata ke bukan, yang ni orang lain kot yang dia pakai tu, larynx punya tu. Boleh pakai itu, maksudnya dekat overseas sebenarnya benda tu dah sangat maju, yang macam even kalau orang yang tak boleh bergerak pun just pakai mata gerak-gerak je. Tapi anak tu kena ada apa untuk pakai device ni, dia kena ada understanding of vocab dan juga communication skill. So, kalau kena juga buat skill terapi tu kena ada juga. Maksudnya dia kena faham apa maksud perkataan, apa guna perkataan tu, dan baru kita boleh convert kepada other method of communication. So kalau kita nak kata okay, saya nak makan nasi pun, dia kena faham saya nak tu maksud apa, makan maksud apa, nasi maksud apa, and the sentence tu what does it mean, kan, the sentence tu, and then dia nak tujukan benda tu kepada siapa. So tu communication skill. So
method untuk bercakap ni hanyalah satu cara untuk kita communicate. So that's why sebenarnya kalau anak autism yang non-verbal pun sebenarnya dia boleh communicate. Dia boleh bagi tahu kita, even dia boleh bercerita dengan kita. Tapi kunci dia apa? Dia kena ada satu kefahaman yang bagus. Maksudnya dia faham tentang vocabulary, perkataan, ayat semua tu. And also dia tahu tentang apa fungsi komunikasi yang dia nak kena buat dan dengan siapa. Dia nak capai apa tujuan dia, nak bagi tahu, nak menyampaikan cerita, menyampaikan emosi dia, nak menyampaikan mungkin nak tanya soalan ke. I guess the key here is still vocabulary. Anak normal, anak autism, tak kisah pun janji anak kena ada vocab yang penuh. Baru dia boleh communicate. Tak kisahlah belajar vocab tu untuk pakai secara lisan ataupun secara augmented communication skills atau pakai app lah. Alternative communication. So yang ni sebenarnya banyak sebenarnya. Once anak tu sebenarnya kalau dia boleh communicate, banyak benda kita boleh explore. Tapi selalu kesukaran dia apa? Bila kita nak pakai high tech ke apa ni sebenarnya, bila anak tu communication skill basic pun dia tak ada. Maksudnya dia nak datang kat kita, tunjuk benda yang dia nak, kata bagi tahu yang dia nak, itu pun dia tak reti. Nak tarik tangan, bawa pergi kat makanan pun dia tak reti. Nak tunjuk benda yang dia nak pun tak reti. So maksudnya the basic communication skill tu tak ada. So datanglah high tech macam mana pun dia tak akan boleh pakai because dia tak tahu fungsi dia apa. Betul. Dia macam kita lah. Kita nak sekarang ni, contoh I nak sampaikan mesej dekat you. So saya nak sampaikan mesej kat Dr. Syasha, tapi saya tak, masa tu mungkin tak boleh bercakap. Kita pakai apa? Kita pakai WhatsApp. Betul. Kan? Pakai WhatsApp. WhatsApp is the very basic communication. Yeah. Tapi saya tahu tujuan saya apa. Mungkin saya nak tanya soalan. Dan saya kena tahu vocab apa saya nak cakap kat Dr. Syasha. Apa vocab dia? Bila nak tanya soalan, apa perkataan dia? Betul. Supaya sampai dan faham. And then because and then bila kita tahu vocab, and then baru kita belajar membaca, menulis. Because kita dah ada vocab, dan baru membaca menulis tu akan jadi meaningful. Kalau kita boleh baca tapi kita tak faham apa yang kita baca, kita tak akan boleh pakai. I tak akan boleh tarik WhatsApp tu. And you tak akan menghayati pun. So nak, tak akan faham. So dia banyak level lah ya Allah. Bila cakap pasal komunikasi so just start ni, with the vocab and communication dulu. That's why itu the basic thing before you dapat skill lain. Betul. So basic dia vocabulary so that is something that very important. I think kita cover almost everything dalam apa yang Dr. Mama nak tanya dekat Puan Aisyah Kasim. Tapi ada satu soalan yang sedikit sensitif lah. Okay lah, sikit. Sensasi lah. Soalan dia sensasi. Ada orang kata kalau makan suplemen dah boleh terus bercakap. Sebab hari ni conversation kita tak ada pun satu cakap yang macam makan terus baik, boleh bercakap. So mungkin Puan Aisyah boleh explain sikit lah, ada tak bahan makanan yang betul-betul boleh bantu ataupun sebenarnya it is a separate thing altogether? Sebab banyak iklan kita nampak sekarang, bila makan ni ubat boleh terbaik, makan je boleh bercakap. Saya pun macam seronok soalan ni nak tanya. Yelah, dia bukan macam demam. Makan Panadol hilang. Iklan Panadol pula. Okay. Salah something Panadol macam tu lah. sponsor. Even kalau kata kita demam pun kadang-kadang makan Panadol pun tak hilang juga. Betul tak? Because of the reason dia berbeza. Bukan demam sebab benda lain. Sebab demam pun ada sebab yang macam-macam. So dia sebenarnya untuk proses anak bercakap lah. Dia memang tak ada ubat. Ubat maksudnya makan, boleh terus cakap tiba-tiba. Makan tiba-tiba otak bersambung sel dia, boleh cakap sambung. Bukan, tak ada. Definitely tak ada. Kan? Tapi apa yang menyebabkan benda tu ada, of course, yang kita tahu makanan ni penting untuk perkembangan otak. Yes. Makanan penting untuk perkembangan otak. Dan untuk bercakap kita kena pakai otak. Betul. Sebab tu kalau anak-anak yang malnutrition ataupun kekurangan nutrien sometimes, ataupun bantut kan, bantut lah istilah sekarang dia pakai kekurangan nutrien lah. Tak cukup nutrien dia menyebabkan mungkin otak tadi tidak ada develop dengan baik, dan of course learning process akan terganggu. So macam anak-anak kita ni pun mungkin ada yang mengalami kekurangan nutrien juga. Tapi kat Malaysia ni macam susah lah kekurangan nutrien tu sebab makanan kita banyak. Tapi mungkin ada sometimes ada anak yang terlalu picky sangat, yang tak boleh ni. Yang itu yes, sometimes suplemen ni ataupun suplemen lah usually kan, macam autism dia tak ada tahu ubat khas untuk sembuhkan autism tu, tak ada. Selalu ubat yang digunakan, yang ni kena tanya doktor tentang ubat kena tanya doktor. Tapi apa yang saya tahu adalah
ubat untuk anak autism ni digunakan untuk control the behavior yang sometimes yang kita guna ubat. Contoh mungkin ada anak autism yang terlalu agresif sangat. Yang mungkin kalau kita lepas dia berlari sampai tak ingat dunia, tak boleh nak kontrol contohnya. Dia terlalu hyper sampai tahap tak boleh nak kontrol dan membahayakan diri dia. So ini mungkin doktor akan bagi ubat untuk just kira control the behavior, bukan untuk sembuhkan autism tadi. Just control the behavior yang membahayakan tadi ni. Kan anak tu hantuk kepala sampai berdarah yang dia tak sedar ke macam mana kan. So yang that to the extent. So itu fungsi ubat yang doktor bagi, tapi bukan untuk merawat autism. Cuma suplemen, contohnya saya cakap tentang suplemen ni dia bukanlah satu benda yang kita kata tak baik. Dan kalau saya bagi dari sudut terapi sendiri, saya tidak menyuruh dan saya tidak menghalang. Itu jawapan selamat dia. To be on the safe side. Yes, on the safe side. Kita tak suruh dan kita tak menghalang. Kalau parents nak ambil, boleh. Kan, especially untuk anak-anak yang kita tahu dia mungkin ada limited nutrien yang dia memang tak boleh nak ambil, ataupun dia makanan dia terlalu picky sangat sampai tak cukup nutrien ke contoh, dan memerlukan some nutrien untuk growkan dia punya brain. So kalau yang ini, yes, you ambil suplemen just untuk cukupkan nutrien yang kurang untuk growkan dia punya brain, because of kita tahu dia kekurangan nutrien tadi ni. Tetapi once brain tu dah grow, kita kena bagi input supaya dia ada isi. Kalau dia grow tak ada input, dia tak akan dapat sendiri, dia kena diberi input tu. So rangsangan tu kita masih kena bagi juga. Tak kisah you bagi suplemen ke tak bagi suplemen ke, rangsangan tu kena juga bagi. So sebenarnya the key kat sini lah rangsangan. That's why it's still so important to get the right method to teach your anak skills, rather than orang kata makan terus baik tak. Yang itu mungkin you kena ada semua tu. Tapi yang paling penting I think today ialah rangsangan lah. Yeah. So rangsangan tu nak makanlah kan. Kalau selagi benda tu tidak memberikan kesan buruk, okey, cuma jangan ingat benda tu merawat. Yes. Dia mungkin boleh jadi faktor yang dia added factor yang meningkatkan kebolehan anak tu untuk berfikir, ataupun untuk, sebab otak tadi ni macam berkembang dan mungkin dia ready. Ada readiness tu tadi. Tapi kalau otak dah ready, kalau kita tak bagi input pun dia tak ada apa-apa juga. Dia macam tu. I think this is really awesome, really brilliant, supaya mamas dan papas di luar sana lebih faham apa method yang nak buat selepas ni. Adakah saya nak kata makan ubat je ke, makan suplemen je ke, tapi sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat untuk bantu anak kita. Okeylah, Dr. Mama dah tanya semua soalan yang Dr. Mama dah nak tanya dan dah ada dalam list. Tapi mungkin kita boleh tanyalah Puan Aisyah, last but not least, patah dua kata, mungkin advice ke untuk mamas dan papas di luar sana. Sebab nak dapat masa Puan Aisyah kat sini bukan senangnya, walaupun dia kawan I, tapi seriously she's very busy. Okay, so okeylah, patah dua kata, silakan. Macam YB nak ucap. Silakan YB. Mana tahu. Wow. Okey. Dari sudut seorang terapis lah, kita mungkin tak merasa lah. Saya mungkin tidak merasa apa yang parents kat luar sana rasa, apa yang anda rasa. Contohnya bila ada anak autism, anak delay. Saya tak ada that experience, saya tak ada. Experience tu saya tak ada secara personally. Tetapi dari sudut seorang terapis, saya jumpa ramai anak dan parents yang macam-macam perangai, macam-macam sikap, macam-macam masalah. So dari sudut experience tu saya lebih banyak daripada anda, of course. Dari sudut experience sebenarnya kita menyantuni anak-anak ni. Cuma apa yang saya boleh bantu dari sudut seorang terapis, apa yang boleh kita bantu adalah untuk anda faham problem yang anda tengah hadapi dan anak sedang hadapi, dan apa yang anda boleh buat. So secara tak langsung sebenarnya sebagai kita nak buka jalan supaya anda nampak apa yang anda nak kena buat. So kita sebagai manusia, bila kita ada masalah, apa yang membuatkan kita down dan kita jatuh, kita tak tahu nak buat apa, kita rasa lost, because kita tak tahu apa solution yang kita boleh buat. Sebab tu kita rasa macam tu. Tapi kalau kata let's say kita ada masalah, ada cabaran, tapi bila kita ada ilmu untuk kita bangkit balik, untuk kita buat semula, untuk kita bangkit, kita ada ilmu untuk kita bangkit, selalunya kita akan boleh bangkit dan kita takkan lost. Yes. So itulah fungsi kami. Saya Dr. Syasha kita buat this session because kita nak bantu, bukan untuk to be
in your shoes. Kita tak boleh to be in your shoes pun. Tak Memang tak boleh. boleh. Tak boleh. Kan kita tak akan berada. Walaupun sebenarnya kita nak bantu lebih banyak sebenarnya. Tapi hakikat dia. Hakikatnya kita tak akan rasa lah. Definitely bolehlah, senanglah cakap. Cakap senanglah cakap sebab apa tu kita tak ada anak macam ni kan. Yes, cakap tu memang senang, tapi sebenarnya nak handle parents yang kat luar sana tu lebih susah, yang ramai ni. Sebenarnya kita dah lalui that fasa handle ramai parents sebenarnya yang melalui fasa-fasa kesusahan ini untuk dia bangkit balik. Sebab dengan apa? Dengan cara kita bagi ilmu. Itu je yang kita boleh bantu. Dan sebenarnya untuk sebagai kita, tak kisahlah parents ke cikgu ke apa, siapa juga anda, sebenarnya benda pertama macam kita tahu kita nak berjaya dekat dunia, nak berjaya dekat akhirat, semua dengan ilmu. Betul. So cari ilmu. Anything cari ilmu. Jangan berhenti cari ilmu. Yes, and never give up. Kalau boleh, down tu normal, kita manusia. Of course, Down tu memang siapa-siapa, tak perlu pun anak ada autism untuk Tak kita down. payah. Tapi of course untuk ibu bapa yang ada anak-anak autism lebih kena kuat lagi lah, and never give up. And I think that's really awesome. I think the closing is good. I think ilmu is the key for literally everything, and I hope mamas and papas di luar sana dapat belajar sesuatu. And kalau ada soalan, boleh letakkan soalan di bawah, dan kita cubalah curi lagi masa Puan Aisyah Kasim untuk cuba jawabkan soalan-soalan mamas and papas di luar sana. Okay, so thank you so much Puan Aisyah Kasim for Thank you. your time for Ola and Oli Discovery. So hopefully kita berjumpa lagi, sebab sebenarnya kalau dengar awal-awal tadi speech therapist ni buat macam-macam kan. So mungkin kita boleh curi lagi masa Puan Aisyah Kasim di waktu yang lain. So thank you so much Aisyah for being with us. Thank you juga Ola Oli. Thank you Syasha for being with us. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.